Astaghfirullahalazim. La hawla wa la quwwata innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al-hajat ya qadi al-hajat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan kedudukan yang tinggi ataupun darajah yang tinggi. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah juga berfirman dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul Azim. Bermaksud, katakan Muhammad, apakah sama di antara orang-orang yang berilmu di kalangan kamu dengan orang yang tidak berilmu di kalangan kamu? Sesungguhnya yang ingat pada Allah hanyalah orang-orang yang berakal, yang berilmu, dan orang-orang cerdik al-albab. Surah Az-Zumar ayat ke-9.
Az-Zumar ayat yang ke-9. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan dihormati, yang dikasihi pengurusi dan kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan seluruh dan kuasa pengurusan surau yang dihormati Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam Surau An-Nur Fasa 3A, Tuan-tuan Bilal, dan yang dikasihi, yang diraikan, yang dicintai semuanya, iaitulah di kalangan para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Dengan tidak kita lupakan rakan taulan kita yang bersama sentiasa dalam siri online live ini. Bahkan pagi ini telah pun masuk 36 orang ya setakat ini ke siaran online kita. Kepada semua diucapkan marhaban, ahlan wa sahlan biqudumikum wa musyarakatikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkatan, kerahmatan dan kebaikan yang berpanjangan di atas usaha kita untuk bersama dalam program ilmu yang sebegini, jauh ataupun dekat. Itulah di antara sebuah perjalanan yang kita nak kena sentiasa hidupkan, jangan dimati-matikannya. Itulah perjalanan kita bersama dengan ilmu. Dan sesungguhnya tak ada suatu nilai hidup yang lebih utama dalam sebuah hidup beragama melainkan kita melawan kejahilan, menolak kejahilan, dan kita mengangkat keimanan dan keilmuan. Ini satu perjuangan yang tak ada hentinya. Sebab ilmu ni tuan-tuan satu makanan yang mesti kita makan dengan selahap-lahapnya, kerana ilmu tidak pernah berikan kita kekenyangan sebenarnya. Bahkan ilmu beri kita kenikmatan dan keselesaan. Dia tak mengenyangkan, tapi dia berikan kita kenikmatan, keselesaan. Suatulah kita nak kena pelahap dengan ilmu sampai bila-bila. Daripada kita hidup sampai kita kemati, ilmu adalah merupakan pemandu yang betul-betul akan bawa kita ke jalan hidup yang selamat. Ini satu fakta yang penting kita kena ambil. Suatu saya mulakan tadi, dan saya ingatkan balik diri saya, tuan-tuan semua, dengan ayat tadi. Allah sebut kepada kita betapa Allah angkat darajah kita. Kenapa Allah angkat darajah kita? Kerana berilmu dan kita beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Jelas. Allah mengangkat darajah kerana orang itu berilmu dan beriman. Artinya kalau jahil dan tidak ada keimanan, kufur, dia tak akan ke mana-mana. Bahkan makin disaksa dan makin menghancurkan kehidupan pada masa depannya. Syurga tak akan dia nampak, ia nampaklah neraka Allah Azza wa Jalla. Itu kenyataan. Jadi sebab itulah bila cakap ilmu ni, kita bercakap tentang benda yang real kepada kita. Dan isu kita sekarang ni tuan-tuan ialah isu kemahuan, kehendak saja. Dia bukan isu, saya tak fikirlah dalam suasana sekarang, isu ilmu tidak ada, pengajian tidak ada, surau tidak ada, masjid tak ada ceramah, guru-guru tak mengajar. Tak fikir itu. Yang saya fikir ialah di mana kita punya kemahuan, kehendak dan kesedaran. Itu yang utama. Kemahuan, kehendak dan kesedaran kita, keinsafan kita untuk kita mencari ilmu. Itu faktor yang utama. Tapi kalau kehendak tidak ada, kesedaran pun tidak ada, keinsafan pun tidak muncul dalam hidup, maka habislah. Apa kita berbakti dalam hidup? Tak ada apa dah. Kesedaran pun tak terbuka, keinsafan tak ada, keinsafan untuk belajar tak ada, kemahuan pun tidak ada. Menyebabkan kita tidak akan mendapat lorong cahaya, tapi kita akan dapat lorong kegelapan, lorong kejahatan, kemaksiatan yang boleh membunuh jiwa, hati, perasaan kita. Ini kita paling takut. Sebab kita minta pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta kepada Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. As'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepadamu aku dapat ilmu yang bermanfaat. Masuk dalam hati jiwa, membuka jiwa kita. Masuk dalam jiwa, dia akan buka hati jiwa kita ke arah kebaikan. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan kesan ilmu tadi akan buat kita kepada apa? Kepada keinsafan dalam beragama. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi
dalam kata-kata beliau yang cukup menariklah kalau kita renung balik kepada kata beliau dalam beberapa fakta dan data kita dapat tentang ilmu ini. Jelas Imam Ghazali sebut kepada kita, antara yang utama pertama sekali ialah ilmu ini ialah ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala. Dengan ilmu, asas pertama ialah, belum yang lain, ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala, dia akan menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawf itu takut pada Allah. Ini antara perkara penting dengan ilmu. Dia akan berikan kita nilai tambah, iaitu melalui rasa takut pada Allah. Takut dengan maksud bukan makin jauh, tetapi al-khawfu bina at-taqarrub ila Allah. Bukan al-bu'd, bukan jauh tapi makin dekat. Takut menjadikan kita makin cuba nak merapati Allah dengan ilmu, dengan iman. Itu maksud takut. Dengan maksud al-khawfu di sini ialah at-taqarrub ila Allah, taqarruban ila Allah. Maksud makin dekat Tuhan. Itu kenyataan. Jadi bila sebab kita berilmu, tuan-tuan, kata Imam Ghazali, ma yazidu fi khawfika min Allah, dengan makna kita makin merasa dan terasa ancaman neraka yang menakutkan kita, ancaman seksa yang menakutkan kita, ancaman bahaya di padang mahsyar. Semua itu menjadikan kita makin takut hadapi semua itu. Maka sebab itulah kita akan mencari jalan pulang. Kaifa ruju' ila Allah, bagi kita nak pulang pada Allah, bil ilmi wa bita'allumihi, dengan ilmu dan belajar ilmu itu. Jadi ini asas pertama yang kata Imam Al-Ghazali, dengan ilmu ini yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala. Dia gandingkan bersekali dengan, di samping ilmu dapat menjadikan kita makin takut pada Allah, dia gandingkan juga dengan wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Dengan ilmu ni kita akan kenal diri kita, keaiban kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kedaifan kita, kejahatan kita, keburukan kita kenal. Bi'ayubi nafsik, kita kenal keaiban kita, di sudut kelemahannya, kekurangannya, kejahatan kita, dari sudut keburukan kita. Ayub, makna aibun, ayub nafsik, tentang keaiban kita. Faktor kejahilan tu kita faham, aku ni jahil, tak faham agama, aku ni jahat, banyak maksiat. Ini semua tuan-tuan akan buka jalan-jalan kepada keimanan. Manusia ni bila dia faham tentang keaiban dirinya, dia faham tentang kelemahan diri, dia akan mencari jalan pulang untuk membina kebaikan, kemuliaan. Dia tak akan berbiarkan begitu. Betullah ilmu ni akan pandu kita. Jadi sebab itulah tekankan di kesempatan pagi ini awal mukadimah apa? Sebab dalam kita nak memproses sebuah kehidupan yang baik melalui proses-proses yang kita kena lalui, asas pertama dan utama ialah dengan kita berilmu. Betullah bila kita dapat mencari ruang masa untuk ilmu, kita ambil ruang kebaikan dalam hidup, kesihatan untuk ilmu, ruang masa untuk kita cari ilmu, itu satu di antara faktor yang boleh menjayakan kehidupan kita seterusnya. Sebab kita nak jadi orang yang benar-benar Allah redai, bukan Allah murkai. Orang yang Allah cintai, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala marahi ataupun Allah tidak redha supaya itu pasti kita nak capai. Sebab itulah tuan-tuan, tertarik saya dengan kata-kata daripada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, seorang tokoh di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang sejarahnya. Kata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, kata apa? Al-husun lil mu'minina thalathun. Benteng orang beriman ada 3, dia kata. Ini di antara apa yang saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ini pun. Kita ulang balik, tak ada masalah. Ini proses kita nak ingatkan, tazkirkan, untuk wasiatkan balik benda-benda kita patut tahu dan kita faham dan kita terus beramalkannya, dan kita letak sebagai asas utama dalam hidup kita. Kata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, dia kata orang mukmin ada 3 benteng utama yang menjaganya. Ini penting. Yang pertama ialah al-masjid, masjid. Yang kedua qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ketiga zikrullah, zikir pada dengan maksud ilmu. Di samping kita zikir secara bertasbih tahmid, kita juga mencari ilmu itu pun zikrullah juga, mencari ilmu dan menambahkan ilmu, dan itu zikrullah. Jadi kata al-Ahbar, ini 3 perkara menjadi husun, benteng utama kepada seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Benteng dengan maksud dia akan pelihara kita daripada jatuh dalam gaung, dia akan
jaga diri kita daripada jatuh ke dalam lubang yang membinasakan kita, dalam gaung yang boleh merosakkan. Itu benteng. Ada benteng yang membentengi gap kita dengan keburukan. Tiga, pertama, al-masjid, iaitu masjid. Pasti betullah masjid lambang utama yang boleh membawa kita kepada 1001 kebaikan, kemuliaan beragama. Hati kita bercahaya kerana masjid, jiwa kita makin tenang kerana masjid, hati kita makin dapat kebaikan kerana masjid, dan ilmu makin banyak kerana masjid. Hadir dan solat masjid berjemaah contohnya, dan mengaji. Kemudian keduanya ialah dengan kita baca Quran. Itu jelas. Kerana cahaya daripada Al-Quran itu benar-benar mencahayakan kehidupan kita. Pahalanya satu hal, melalui Al-Quran dia akan tenangkan jiwa kita yang mungkin dalam ketenangannya tidak ada kesakitan, sebab jiwa akan tenang bila kita baca Al-Quranul Karim. Pahala pun kita akan dapat, pasti keredaan capai. Kemudian ketiganya ialah zikrullah. Termasuklah baca ilmu ini dianggap sebagai hilaqul zikri, iaitu program ilmu, jalan kita untuk dapat kebaikan dengan cara kita duduk kepada ilmu, kita zikir kepada Allah Azza wa Jalla, tasbih, subah kepada Allah, bertakbir, berta'awudz daripada syaitan durjana, daripada kita beristighfar. Semua ini merupakan, kata Ka'b al-Ahbar, merupakan husun, benteng-benteng yang boleh membentengi kehidupan kita. Baik tuan-tuan dirahmati sekalian, apa yang saya tekankan pada pagi ini dalam kesempatan kuliah subuh yang kita online kan, ialah untuk kita mengajak diri kita masing-masing. Yang bercakap ni paling utama sekali, untuk mengajak diri sendiri supaya kita berada dalam keadaan benar-benar kita sedang mencahayakan laluan hidup kita dengan cahaya yang boleh melorongkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia diibaratkan hidup kita macam highway kita lalui. Macam highway kita lalui, kita berjalan dalam keadaan kita berdrive kenderaan dengan berhemah-hemah, berhati-hati. Saya nak bayangkan kronologinya, analoginya, bukan analogi dengan bentuk highway. Analogi, ya, bukan kronologi, analogi dengan highway. Highway kita akan lalui setempoh jalan yang mungkin masa panjang, 3 jam, 4 jam, mungkin sampai 7 jam, 8 jam contohnya, ya. Dan kita berjalan dalam keadaan kenderaan kita tip-top, lengkap, sempurna, servisnya dengan alignment, dengan balancing, dengan jajarannya kita sempurnakan dengan lengkap kenderaan tadi. Tayarnya pun tayar berbunga, wiper yang terbaik, yang terkini, jangan wiper yang dah rosak contohnya. Dengan kereta pula dibalancingkan tayar, macam-macam lah. Dan kita pula pemandunya walafiat sihatnya, tak boleh memandu tengah demam, tengah migraine, pening kepala, tak boleh. Mesti sihat walafiat, fizikal sihat, mata pun terang benderang, otak pun jelas clear, tak ada masalah kerumitan dalam berfikir, ya. Jadi kita kesihatan yang baik, enjin pun selesai, minyak pun cukup lengkap. Minyak kenderaan jangan sekadarnya. Lalui highway, mungkin perjalanan kita sesak di jalanan ataupun tak jumpa minyak, masalah, penuhkan tangki minyak, full tank mesti. Jadi saya bawa analogi bukan apa sebab lalu kita kait dengan soal perjalanan ke highway, kemudian sampai ke mana, daripada highway ke mana kita pergi. Kita bukan jalan kosong-kosong, jalan kosong tempat-tempat. Kita ada matlamat, ke mana balik kampung, ke mana ada urusan pekerja, ke mana ada urusan apa ni tertentu. Perjalanan 4 jam 5 jam, mesti nak pergi balik semula, dan kita pergi akan balik semula. Ya, kita akan pergi dan kembali ke rumah kita kemudian. Jadi analogi tuan-tuan betul-betul berkait dengan kita dan kehidupan kita. Ini saya bawa cerita bagi sebagai satu bentuk yang kita nak fikir ke arah kita nak, ke mana kita nak buat hidup ini. Baik, kalau analogi kita macam tu kenderaannya, itulah kita sebenarnya. Kita macam itulah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh, memang jauh, bukan dekat. Perjalanan kita perjalanan yang jauh tuan-tuan, perjalanan yang bukan satu jalan yang hanya sekitar 1 kilometer. Puluhan tahun, mungkin sampai 100 tahun kita perjalanan kita. Nak ke mana tu? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjalan keadaan kita kena ada kelengkapan. Kenderaan tadi mesti isi minyaknya, servisnya, balancing tayarnya. Kita boleh kurang sama keadaannya, kita kena balancingkan iman kita, jajarkan taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, isi dengan ilmu yang bermanfaat, manfaatkan masa hidup dengan sebaik-baiknya. Betul dalam Al-Quran sebut kepada kita apa?
likulli ajalin kitabun. Dalam satu ayat dalam surah Ar-Ra'd 38, Allah sebut kepada kita apa dia? Likulli ajalin kitabun. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi setiap tempoh ada waktunya yang telah ditentukan hukumnya di Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita panjang. Tak bila sampai masa, kita kena sampai tahap yang kita sampai. Batulah kita akan mati. Akan mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hal ini, apa yang saya nak kaitkan ialah bila begitu kita faham tentang kehidupan kita macam kita berjalan di highway tadi, persiapan, maka tuan-tuan, itulah titik utama dalam pemikiran kita sebagai mukmin sebenarnya. Cara berfikir kita kena jelas dan kena clear. Wadah bikulli wuduhin. Jelas dan clear. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, jangan ada ghumud. Ghumud mana ada kerumitan. Ghumudun. Jangan ada kerumitan dalam kita berfikir dan kita berakal. So kita ada, bila ada kerumitan berfikir, rosak cara berfikir, rosaklah kita. Batulah manusia hilang punca kerana akal dah rosak. Dia tak faham antara dosa dan pahala. Dia tak faham tentang soal syurga neraka. Dia tak faham tentang soal redha rahmat Allah dan kemurkaan Allah. Kenapa? Ini dah rosak. Bila ini dah rosak, timbul pelbagai kerumitan, rumut dalam hidupnya. Kita nak jaga, sebab tu dalam kita nak proses hidup ini, kejelasan kena ada. Kejelasan dan maksud apa? Kejelasan maksud kita kena faham dalam bentuk akal yang jelas. Siapa kita, ke mana kita, apa kita nak bawa, ke mana kita akan pergi akhir bertemu Allah, bila masa akan datang kematian. Ini semua benda kepada kematangan akal. Bila akal dah rosak, apa kita nampak? Tak nampak apa dah. Kejahatan, kebaikan tak boleh bezakan. Keburukan dan kebenaran kita tak boleh bezakan. Dosa pahala tak boleh kita bezakan. Manusia bila rosak akal, baik buruk dia tak boleh terbeza. Dosa pahala tak boleh beza dia. Dia rembat dia. Yang baik dia buat, buruk dia buat. Yang halal dicari, yang dosa dia rembat juga. Sebab dia rosak akal. Bagi di sini kita nak kena fikir dalam konteks supaya akal kita mesti ada nilai. Kata Al-Imam Al-Ghazali juga dalam bab akal, dia kata apa? Akal ini bila ia dicernakan dengan ilmu, dia benar mampu untuk didik kita. Bila dicernakan dengan ilmu, sebab itulah kita mesti belajar. Saya sebut kat awal tadi, bila kita belajar ilmu, kita akan kenal putih barangnya, hitam barangnya, benar isunya, salah isunya, dosa isunya, baik, kita boleh faham. Sebab itulah bila kita ada kejernihan akal ini, dia merupakan satu lambang utama ke arah kita nak bina sebuah kehidupan yang baik. Sebab itulah dalam hubungan kita dengan kehidupan, 3 benda yang kita nak kena pasakkan sekali: akal, jasad dan roh. 3 ini nak kena pasakkan bersama: akal, jasad dan roh. Akal, jasad, roh. Dia tak boleh perisah. Kerana ketiga-tiga perkara ini mesti diselaraskan demi untuk meraih suatu kehidupan yang tenang, bahagia dan berjaya di radhi Allah SWT. Akal mesti diisi dengan kekuatan yang sepatutnya, ilmu, keimanan. Jasad diisi dengan kekuatan sepatutnya, dengan pemakanan yang walafiat sihatnya, jasad kita berkembang baik di kesihatan. Dan roh kita diisi dengan keimanan kokoh pada Allah Azza wa Jalla, kefahaman mendalam tentang dosa, pahala, syurga, neraka, macam-macam. Jadi kalau kita tengok dalam kerangka sebuah kehidupan, akal hilang sahaja, jasad makin mana cantik sekali, pohon fizikalnya mantap. Orang kata sasa lah dalam dunia sekarang ni, ya, sasa dan tubuhnya begitu solid, ya, fizikalnya, jasadnya, tapi akal tidak ada, rosak. Sementara roh pula, roh yang kosong daripada agama, hidupnya tanpa ada kekuatan ilmu iman. Rohnya ada tapi kosong pada agama. Kita ada makna, tuan-tuan. Orang tak tengok kita pun, sasa jasadnya, fizikal, tetapi rohnya tak ada, mati. Kemudian dia pula akhlak, dia punya akal rosak. Oh, tak perhati, orang tak tengok, nilai tak ada. Tapi kalau kita berkeadaan akal ada, cantik, akal berfikirnya mantap,
dan begitu sempurna. Jasad okey, tapi roh tak ada. Roh keimanan pula rosak. Tak masuk iman di dada, meracau tak menentu hala, buat maksiat secara terbuka begitu rupa. Orang tak pandang juga tuan-tuan. Ini perosak ini. Maksud ini perosak ni. Walaupun dia berakal cerdik, sekalipun jasadnya sempurna, tapi kerana rohnya rosak, iman tak masuk, pun akan jadi maksudnya perosak. Termasuklah juga, kalaupun akal ada. Akal ada. Ini mungkin peringkat ketiga. Akal ada, sempurna, tapi rohnya pun ada, tapi jasad tak ke mana. Pun jadi kepayahan. Orang nak beribadat, kalaupun jasadnya, kalaupun rohnya ada, tetapi kalaulah akal sempurna, tapi jasad tak sempurna, pun payah. Jadi ketiga-tiga ini perlu kita selaraskannya, selarikannya, dan kita bangunkannya. Suatu neraca agama ni penting. Akal mesti diisi dengan ilmu, jasad diisi dengan makanan yang halal, tayyiban, halal tayyiban, roh diisi dengan keimanan yang kukuh dan padu. Apa natijah tuan-tuan? Natijahnya adalah melahirkan insan yang ada nilai si Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dipandang oleh Allah. Allah akan pandang dengan pandangan cinta sayang kasih. Allah akan pandang pandangan cinta sayang kasih, dan akhirnya orang macam inilah yang akan beroleh apa disebut sebagai redha rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesan daripada kekuatan akalnya, roh dan jasadnya sempurna lengkap, itulah dikatakan manusia yang lengkap, sempurna. Manusia yang orang kata tamam fi aqlihi wa fi jasadihi wa fi ruhi wa imanih. Sempurna dalam kejadian akalnya, jasadnya, dan juga roh ataupun keimanannya. Tamam sebenarnya orang macam tuan-tuan satu faktor yang penting, sehingga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim sebagai contoh yang jelas. Allah SWT mengangkat orang macam ni dengan suatu ingatan kepada kita. Contoh kita ambil, kalau kita balik dalam surah Al-Anfal, Allah sebut ini faktor orang berjaya, kerana hidupnya sentiasa diwarna-warna keilmanan dan kebaikan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal, kita boleh tengok bagaimana Allah merakamkan ciri-ciri orang yang beruntung berjaya ini, yang orang diangkat darajahnya kerana mereka dengan Allah dekat rapat, gemetar hati bila sebut nama Allah Azza wa Jalla, dan mereka jaga kehidupan mereka dengan agama. Itulah orang yang benar-benar bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Jadi neraca tuan-tuan, neraca yang kita boleh nak kesampingkan sama sekali. Betul, neraca yang kita nak kena angkat, kita kena sentiasa perelokkannya, dan kita kena sentiasa jadikan sebagai neraca utama. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam suasana yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah kehidupan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kaitkan dengan satu kata-kata yang menarik daripada Sulaiman Ad-Da'rani, seorang tokoh besar yang meninggal tahun 215 Hijrah. Ini antara ulama yang disebut namanya Abdul Rahman bin Ahmad At-Tayyah Al-Anusi, seorang yang zahid daripada Dimashq, ya, daripada Syria, kemudian berpindah ke Baghdad untuk cari ilmu, kemudian balik kepada Dimashq dan meninggal di Dimashq. Akhirnya di antara kibar al-mutasawwifin, di antara kalangan besar dalam bidang tasawuf. Beliau bernama Abu Sulaiman Ad-Da'rani rahmatullahi alaih. Ia meninggal tahun 215 Hijrah. Dia kata apa? Dia kata as'adun nasi, orang yang paling bahagia. Tengok tuan-tuan, diguna perkataan as'adun nas, paling bahagia ni. Neraca bahagia itu neraca agama, bukan neraca dunia. Kita kalau angkat neraca dunia sebagai neraca kehidupan bahagia, susahlah. Sebab orang pandang tentang wang ringgit, harta benda. Itu norma dunia semasa macam itulah. Bahagia kerana uangnya besar, bahagia kerana duit banyak, bahagia sebab katanya bertingkat-tingkat katanya. Maksudnya banyaklah tu, duit berlipat-lipat. Itu neraca dunia. Tapi neraca akhirat bukan begitu. Allah tidak kaitkan kebahagiaan kerana harta semata-mata. Tapi kata saudara ni, kebahagiaan itu datang dari mana? Man lahu qalbun alimun. Tengok tuan-tuan, hatinya ada kealiman, hatinya ada ilmu, hatinya faham. Tengok tuan-tuan, asas pertama. Orang bahagia kata
Abu Sulaiman Ad-Dari ialah orang yang man lahu, siapa yang baginya ada hati yang alimun, hati yang berilmu, hati yang alim. Macam mana pula hati yang alim ini? Hati bercakap, berceramah? Tidak, tapi hati yang diwarnai oleh ilmu, oleh keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Dorongan itu, sebab kita dalam soal hidup ni tuan-tuan, dorongan kepada kebaikan, saya sebut sentiasa, faktor menampakkan kita dalam dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dorongan hati kita nak buat kebaikan, nak menyumbang, nak memberi, nak infak, nak buat ibadat, nak dengar ilmu, nak datang ke tempat baik. Hati kita ada dorongan, ada suatu dorongan kepada kebaikan. Itu tanda apa tu? Tanda Allah sedang pelihara kita daripada kegawatan dan keburukan. Dorongan kepada kebaikan satu rezeki. Allah yang pandu tu. Sebab tu kepada Allah SWT. Ada hati yang tak terdorong. Dia dengar azan tapi tak nak ke masjid. Dia tahu tabung berjalan, dia tak boleh nak menyumbang. Hati tak terdorong kepada kebaikan. Tapi ada hati, orang yang disebut sebagai qalbun alimun, hati yang alim, yang berilmu. Ini kata As-Sulaiman Ad-Dari, orang yang bahagia, orang yang dalam keadaan as'adun nas, yang paling bahagia. Subhanallah azim. Tuan-tuan, boleh tak kalau kita renung sekejap tentang nilai kebahagiaan harga hati ni? Saya rasa perlu kita semak baliklah. Saya pun semak kembali. Sebab apa? Sebab banyak benda dalam hidup kita seharian, kita bila terdorong kepada satu benda kebaikan yang bersifat baiklah, sifatnya baik, itu satu kemanisan dalam sebuah kehidupan. Ada suatu kemanisan, al-halawah, dan suatu kebaikan, ataupun disebut sebagai al-hasanah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita hati terdorong pada kejahatan memanjang, tak suka pada kebaikan, itu satu musibah, malapetaka. Dan kita boleh rasa ni. Batu manusia, dia boleh rasa antara baik dan buruk kerana hatinya bercakap padanya. Ini baik, ini buruk, ini hitam, ini putih. Kita boleh kenal. Tetapi kenapa kita kadang-kadang terjebak juga dengan keburukan? Ini persoalan yang kita kena tanya. Sebab hati kita masih belum bercahaya. Hati hidup, tapi hidup yang belum sampai tak percaya penuh. Kita nak kena proses. Kenapa? Hati kena dibelai, diberi suntikan, diberi jagaan yang rapi, himayah, jagaan yang penuh. Sebab itulah di antara jaga hati ini ialah dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, "Akthiru fil istighfar fa innahu yulayyin al-qulub," ataupun al-qalb. Banyakkan istighfar, kerana istighfar itu boleh melembutkan hati-hati ataupun hati kamu. Layyin, dia melembutkan hati dengan istighfar, kata Al-Basri. Maka cara antara utama ialah kita banyak beristighfar. Sebab tu dalam konteks kita dengan ilmu tasawuf contohnya, kita nak kena banyakkan istighfar. Sebab apa? Sebab pulangan istighfar banyak sekali. Di samping Allah angkat dosa kita, Allah pulangkan melalui hati kita. Hati yang sakit mula sembuh, hati yang dah mati mula hidup semula, hati yang dah berkeladak rosaknya dicahaya kembali. Kekuatan tu ada. Tapi kalau kita tak cari kekuatan melalui asas tadi, istighfar tak ada, la syai', tak ada apa dah kita. Hati kita makin sakit, jiwa kita makin lumpuh, dan akhlak kita makin rosak. Sebab istighfar pakaian utama selama-lamanya. Kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali pun, kata Al-Basri tadi, istighfarkan banyak kepada Allah. Itu boleh yulayyin al-qalb, dia boleh menjadikan hati kita itu semakin lembut, percaya. Baik, itu satu. Yang kedua, dalam satu riwayat yang lain, ya, kita nak sebut tentang soal hati dan bina hati supaya kita dapat kekuatan sikit sebanyak, ialah kita nak kena hidupkan suasana bukan setakat kita istighfar. Supaya hati kita arah kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan ada. Yang kedua ialah kita memikirkan tentang hal-hal kematian. At-tafakkur fi ahwalil mauta, hal-hal mayat dan kematian. Tuan-tuan sekalian, ada riwayat saya sempat baca beberapa hari yang lepas, ya, dan riwayat itu depan saya pada pagi ini. Disebutkan bagaimana dalam hadis Imam Tirmizi menerusi Ummu Hani radhiyallahu anha, maka dia sebut satu cerita tentang Uthman Affan radhiyallahu anhu.
Dibawa cerita tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang disebut riwayatnya, kana Uthmanu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu faqila lahu tudhkaru al-jannatu wan-naru fala tabki wa tabki min hadha faqal inna Rasulullah sallallahu qala innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirati fa in naja minhu fama ba'du aysar wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu qala wa qala sallam ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabru afdha'u minhu. Ini hadis daripada Ummu Hani radhiyallahu anhu. Cerita menarik tuan-tuan. Saya rasa cerita ni kalau nak dibentangkan detail memang panjang cerita, tapi sambil rumusan saja. Di mana satu ketika katanya diriwayatkan oleh Ummu Hani, Uthman bin Affan pergi tepi kubur. Waqafa ala qabrin wa baka. Dia pergi tepi kubur, dia menangis. Sehingga tangisannya sampai tahap mana? Hatta yabulla lihyatahu. Sehingga air matanya membasahi dia punya janggutnya. Janggutnya basahkan air mata yang tumpah itu, tandanya menangis sungguhlah tu dengan penuh keinsafan. Dikata kepada faqila lahu, dikata kepadanya, tudhkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Dikata kepadanya, syurga neraka disebut, tapi Tuhan tidak menangis sebab Tuhan menangis apabila mengingat kubur ini. Jadi kata kepada Uthman, ada orang kata kepada Uthman, wahai Uthman, sebut neraka syurga kamu tak menangis. Bila kau tengok kubur kau menangis. Bila kau tengok kubur kau menangis sampai basah janggut. Apa cerita ni? Lalu kata Uthman radhiyallahu anhu, Uthman jawab dengan katanya, dia kata apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Uthman, begini, aku dengar syurga neraka tak menangis sangat. Bila tengok kubur macam sekarang, aku menangis. Sebab aku pernah dengar Nabi bersabda, kata Nabi SAW, sesungguhnya kubur merupakan persinggahan pertama di akhirat yang perlu ditemui. Makna kubur tempat pertama disinggahi, belum sampai ke akhirat. Itulah tempat pertama kita singgah, itu kubur. Jika berjaya di sini, jika berjaya di alam kubur, maka selepas itu mudah dan mudah. Tetapi jika gagal di alam kubur, selepasnya lebih dahsyat, lebih susah, lebih payah. Tengok tuan-tuan, Nabi beri satu peringatan. Berjaya di alam kubur, selepasnya dipermudahkan untuk ke syurga pada mahsyar. Tapi kalau dalam kubur ada kepayahan menanti, kesusahan menanti, susah sangat-sangat, berjalan kemudian lebih susah lagi untuk sampai kepada mahsyar nanti. Allahu Akbar. Kata Uthman radhiyallahu anhu, aku tengok kata Nabi tadi, kata Uthman, aku sebenarnya terasa sangat-sangat terkesan tengok kubur ini, hatiku berdetik. Sebab Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda, ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabru afdha' minhu. Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat satu pandangan melainkan kubur dahsyat padanya. Maksudnya kubur ini menjadi peringatan kepada kita. Belum pun kita sampai ke alam mahsyar, kubur adalah satu lambang untuk kita bentuk hati kita, keinsafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita hidup. Tengok kubur, kita merasa kita akan mati, terseksa, susah di alam barzakh seorang-seorang. Ini proses tuan-tuan. Jadi saya sebutkan tadi supaya kita tahu di mana kita berada. Akhirnya dengan sebab ingat kepada kubur, bahkan istighfar tadi, hati kita akan bercahaya dan terus bercahaya. Kekuatan di situ. Bila hati ada kekuatan, semua urusan agama akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesannya adalah dengan sebab kita dipermudahkan amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan beroleh suatu kehidupan yang tenang, yang bahagia, yang menyelesaikan kita, mengamankan kita, tak ada kesempitan, kepayahan. Itulah kita tuan-tuan rindu semua itu sebenarnya. Dalam hidup ini banyak ujian kita boleh berlalu, yang kita akan hadapi, dan semua datang daripada
ujian pelbagai, ujian hati, ujian perasaan, ujian harta, ujian keluarga, ujian anak-anak, ujian kita sendiri. Banyak. Tapi semua itu sebenarnya ada jawapannya dalam agama. Iaitu bila hati kita bersih, kita cukup persiapan yang rapi dalam hidup kita, macam highway tadi, kita akan sampai ke destinasi dengan selamat. Destinasi kita ke mana? Nun 3 jam, penghujung kita akan selamat sampai. Macam kenderaan tadilah, kita berkenderaan daripada Kuala Lumpur nak ke Besri, Perlis contohnya, jauh ke utara, 6-7 jam jalan, kita akan selamat sampai dan boleh balik ke rumah kita kemudian dengan selamat. Kenderaan kita tip top, kita pun lengkap dalam keadaan tak kesihatan baik, tak mengantuk bawa kereta. Macam itulah kita. Maka kita nak fikir sekarang bagaimana kita nak luruskan perjalanan ini. Betul istiqamah dalam ilmu agama, istiqamah dalam beribadat, mulia hati kita kerana Allah Azza wa Jalla, jelas pemikiran kita berfikir, akal kita jelas, tak ada kelam kabutnya, jasad kita lebih sempurna dengan makanan yang halal Allah, kemudian kita punya roh pun hidup dengan ilmu agama. Tuan-tuan sekalian, renung-renungkanlah, kerana perjuangan ini perjuangan yang tak ada sempadannya, kerana hidup ini sempadannya adalah kematian. Bila kematian datang, segala akan terputus, amal terputus, ilmu terputus, iman kita tak ada apa yang nak buat lagi, setakat itulah, keluarga terputus, harta terputus, semua terputus. Sebab kita bila Allah matikan, memutuskan kita urusan keduniaan, hatta urusan ibadat sendiri pun terputus. Jadi kita nak di mana kita berada. Sebab itulah saya ajak tuan-tuan di pagi ini dalam kerangka muhasabah diri ini untuk kita angkat balik supaya perjalanan kita perjalanan yang penuh dengan restu Allah Subhanahu wa taala. Allah seolahnya Allah merestui kita. Allah restu kita dengan nikmat yang berkat. Allah restu kita dengan nyawa yang diberkati. Allah restu kita dengan nikmat hidup yang berkati. Allah restu, bukan Allah tidak restui, apalagi Allah murkai kita. Wal a'yadzu billah. Maka tuan-tuan, itu di antara, saya rasa di antara poin yang kita boleh sebut pada pagi dalam kerangka perbincangan ilmu kuliah online ini. Mudah-mudahan sampai mesej ilmu kepada kita. Dan akhirnya kita nak tengok satu perkara dalam hidup ini pun disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa bila hidup ini sudah diwarnai dengan kebaikan demi kebaikan, maka itulah pintu keselamatan kita di hujung usia nanti. Bila diwarnai dengan kebaikan demi kebaikan, itulah pintu kita di hujung usia nanti. Pintu ke mana tu? Bukan pintu kubur saja. InsyaAllah pintu ke syurga Allah Subhanahu wa. Pintu kubur satu hal lah. Pintu kubur satu kepastian, tapi akhirnya pintu kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, moga Allah berikan keberkatan. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Kita tiga perkara minta. Ini hadis. Minta yang pertama ilmu bermanfaat, kedua minta rezeki halal, ketiga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, rezeki aku dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki halal, kemudian amal-amal yang kau terima ya Allah ya Tuhan kami. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan, untuk memantapkan urusan iman dan ilmu amal kita insya-Allah. Saya mengajak tuan-tuan untuk terus menyumbang kepada Surah An-Nur fasa 3A, dan pihak surau akan mengadakan pada tanggal 31 hari bulan depan, Ogos, bersemaan dengan Hari Kebangsaan pada Rabu. Surau akan mengadakan program karnival daripada pagi hingga ke malam, bermula jam subuhnya hingga ke malamnya. Maka tuan-tuan perlu bantuan, mudah-mudahan sedikit kita onlinekan pada pagi ini dan seterusnya, walaupun tak banyak, insya-Allah ianya menjadi pintu kerahmatan, keberkatan di atas nombor akaun bank Islam yang tertera. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah berkati, sikit sumbang pun Allah rahmati insya-Allah. Yang penting adalah dengan sebab kita derma dan menyumbang tuan-tuan, pasti memberikan kita nilai kesuburan harta, kesuburan dalam kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam hal ini Allah sebut kepada kita, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba 39. Katakan Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah bentangkan rezeki. Allah murah kepada kita. Allah beri kepada siapa hamba yang dikehendaki, diberikan kadar harta yang cukup kepadanya, dan siapa belanjakan harta
untuk tujuan yang baik, Allah ganti kembali. Kerana Allah Tuhan yang sebaik-baik rezeki. Jadi kita dah ada rezeki tuan-tuan, yang kita abaikan untuk kita menyumbang, terutama kepada program ilmu, kepada surau masjid, kepada anak yatim, orang perlu kepada bantuan kita. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya menjadi pintu keberkatan yang menyelesaikan kita dunia dan di akhirat nanti insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.